Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah benar kalam ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap sesat tempat duduknya dalam neraka. Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni seorang sahabat Nabi. Semua kenal Abu Darda. Dan satu kitab, nama kitab tu Hilyatu Al-Awliya, perhiasan bagi wali-wali Allah, nama kitab. Kitab tu bagus kitab. Dia kitab membincangkan tasawuf, tapi tasawuf cara yang sunnah. Ulama kata kita kena belajar tasawuf kan. Tasawuf ni untuk membersihkan hati. Ilmu untuk membersihkan hati. Tapi perlulah tasawuf itu dia berdasarkan sunnah. Bukan tasawuf berdasarkan khayalan. Dan juga kita kata bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda ni satu hari dia pernah berkata, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Hendaklah kamu semua berada di jalan as-sabil, jalan Islam, dan jalan sunnah. Kenapa Abu Darda kata ikutlah jalan Islam dan jalan sunnah? Bukankah dalam Islam tu dah ada sunnah? Dia ulang balik. Alaikum bis-sabili was-sunnah. Hendaklah kamu semua ikut jalan Islam, sabil, was-sunnah, dan sunnah. Kalau kita tanya balik, bukankah dalam Islam tu dah ada sunnah? Kenapa Abu Darda ni seorang sahabat Nabi, dia kata hendaklah kamu pegang kepada Islam dan sunnah, seolah-olah sunnah tu macam benda yang lain pula. Jadi apa jawapan tu para ulama? Iaitu ramai orang yang ikut Islam, tapi ikut Islam tak ikut sunnah. Bukan cara ahli sunnah. Orang Syiah mengaku dia Islam. Orang Syiah mengaku dia Islam, tapi dia tak ikut cara sunnah. Qadiani ikut mengaku di Islam, tapi tak ikut cara sunnah. Khawarij mengaku di Islam, tapi dia tak ikut sunnah. Al-Arqam mengaku di Islam, bukan tengok nasyid dia, bukan main lagi, dengan pakaian Islam, tapi tak ikut cara sunnah. Lepas tu kata Abu Darda tadi, "Alaikum bis-sabili was-sunnah." Tengok pula, apa pula kelebihan orang berada atas sunnah ni? Fa innahu ma min 'abdin 'ala as-sabili wa sunnah dzakarallah. Sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan Islam dan sunnah, wa dzakarallah, kemudian diingat Allah, iqsha'arra jalduhu min makhafatillah, kemudian dia teringat Allah, daripada teringat Allah tu dia rasa meremang bulu roma dia, takut. Mungkin dia buat salah, mungkin dia gerun akan kesalahan-kesalahan dia, jadi dia merasa gerun. Min makhafatillah, kan takutkan Allah. Apa ganjarannya bagi orang ni? Illa tahatat anhu dhunubuhu kama yatahattul waraqul yabisi minal syajarah. Dan kalau orang ni atas jalan Islam dan sunnah, kemudian dia teringat Allah, kemudian dia rasa meremang, dia buat itu je, apa ganjarannya? Nabi kata akan gugurlah dosanya daripada dirinya seperti gugurnya daun-daun kering daripada pokok. Nampak?
penting ikut sunnah tadi. Ikut sunnah ni dia takut Allah je, ganjaran dia banyak. Sambung lagi. Wa ma min 'abdin 'ala as-sabili was-sunnah wa dzakara Allah fa fadat 'ainah wa dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah illa lam tamassuhun nar. Nabi kata apa pula? Ya, Abu Darda kata apa pula? Siapa yang berada jalan as-sabil, Islam dan jalan sunnah, kemudian dia mengingati Allah ketika berseorangan. Ingati Allah ketika berseorangan macam mana? Dia duduk sorang-sorang senyap, dia berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu apa jadi kat dia? Khalian, berseorangan, bukan ramai-ramai. Fafadat ainah, kemudian mengalir mata dia. Apa jadi kat dia? Illa lam tamassuhun nar. Abu Darda kata dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini kelebihan lagi yang kedua. Sama lagi Abu Darda. Wa innal iqtisada fi sabili was sunnah khairun min alladhi atau min al ijtihada fihi fima khilaf dzalik, fima khilaf as-sabil was sunnah. Sungguh kata apa? Sungguhnya bersederhana, iktisad, bersederhana di atas jalan as-sabil, jalan Islam dan jalan sunnah, lebih disukai, lebih baik daripada berlebih-lebih, bersungguh-sungguh di atas jalan yang bukan sunnah. Wa ahrisu ala an takuna a'malukum ala sabili wa sunnah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu semua supaya amalan kamu ini 100% ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Abu Darda. Bukan kata Ustaz Inuh, bukan kata Ustaz Azhar Idrus, bukan kata siapa-siapa. Ini kata Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang telah diberi cap oleh Allah Ta'ala bahawa mereka ini Allah Ta'ala redha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi apa kesimpulan daripada kata-kata Abu Darda tadi? Iaitu orang yang berada atas jalan sunnah ni, walaupun nampak macam sikit, macam sederhana je amalan dia, tapi lebih sekali. Sebab itulah kita tengok, kalau kita baca kitab sejarah, pernah orang berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Orang semua merasa pelik ke atas Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, Abu Bakar As-Siddiq, aku tengok amalan kamu sederhana saja. Bangun malam pun sederhana, sedekah. Ialah kadang-kadang Abu Bakar banyak sedekah, betul, tapi kebanyakannya dia sederhana. Solatnya bukan macam 24 jam solat, tidak. Jadi apa yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq ni lain kedudukannya di sisi Nabi SAW? Apa jawapannya? Kerana Abu Bakar As-Siddiq ini, dia kata, aku ikut apa yang Nabi buat. Yang kedua, kerana keimanan aku kepada sunnah tadi. Aku yakin bahawa sunnah inilah yang terbaik. Ramai orang bila kata Nabi buat macam ni, dia akan kata apa? Itu Nabi. Nabi lain, kita banyak dosa. Nabi dah dijamin masuk syurga. Kenapa kita ikut macam Nabi pula? Nabi dah terjamin, kenapa nak ikut Nabi? Subhanallah, kata-kata macam ni apa ni? Kan Nabi SAW pernah ada orang pernah cakap zaman Nabi macam ni, hadis ni kan, pasal 3 orang. Ingat hadis ni, hadis Sahih Bukhari daripada Aisyah. Bila orang tanya Aisyah macam mana solat malam Nabi, Nabi solat malam, Nabi tidur. Ini puasa, kadang-kadang Nabi puasa, kadang-kadang Nabi tak puasa. Dan Nabi juga kahwin sebelah lagi pula tu. Kata orang tu, dia kata, itu Nabi. Macam kita lah, itu Nabi. Bila dia kata, itu Nabi, Nabi bila dengar ni, Nabi naik atas mimbar terus. Nabi kata apa?
ana atqakum fillah wa a'lamakum billah wa akhsyakum lillah. Aku yang paling tahu pasal Allah, aku paling alim tentang Allah, dan aku paling bertakwa kepada Allah, dan aku paling gerun kepada Allah. Tetapi aku salat dan aku tidur, aku berpuasa dan ada hari aku tak puasa, aku makan dan juga aku juga berkahwin. Baru Nabi sama hujung tu, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut sunnah aku, maka dia bukan golongan umatku. Orang kita dia baca hujung tu masa nak kahwinnya, khutbah kahwin. Saya hadis yang hujung tu, wa man raghiba an sunnati, an nikahu sunnati. Wah, kan dia nak khutbah mesti tak ingat ni. Mana nak ingat ni, tengah gerun nak salam masa tu, tengah fikir apa nak cakap ni. Yang sahaja aku pula kata, aku terima nikahnya, macam-macam lah. Dia dah tak ingat apa dah, berpeluh-peluh. Khutbah tu pun macam tu je. Dia akan masuk khutbah tu nikah tu dah sebut dah, wa man raghiba an sunnati an nikahu sunnati. Dah ambil hujung je, 4 hujung hadis tu. Nikah tu di kalangan sunnahku, dan siapa yang tak ikut sunnahku maka dia bukan daripada golongan umatku. Sebab tu orang Melayu ni, kau tanya sunnahnya, sunnah nikah. Dia ingat sunnah nikah je. Sunnah yang banyak-banyak yang hujung-hujung tu, awal-awal lagi hadis tadi, ikut sunnah Nabi 100% tadi. Itulah dia introduction saya pada hari ini. Kita masuk kitab kita, faktor kesabaran dan kecekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tengok pada bab yang pertama bahawa keimanan kepada Allah. Pertama, sebab mereka cekal ialah iman kepada Allah. Itu tak dapat dinafikan lagi. Kita ni apa-apa pun nak jadi cekal sebab iman kepada Allah. Ada orang dia nak berhenti isap rokok sebab dia nak apa? Sebab kesihatan. Tak jadi setengah orang. Siapa nak isap rokok sebab kesihatan. Dia susah sikit nak berhenti. Dia hisap juga sikit bila doktor dah confirm kan kau nak mati besok baru dia berhenti. Tapi kalau tidak, dia sikit-sikit je sebab kesihatan. Bolehlah, mula-mula masa sakit tu banyak, lepas tu bila dah confirm sakit dia kurang sikit lah, mungkin sekotak seminggu. Tapi kalau orang yang berhenti rokok kerana imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besok dia boleh berhenti dah, petang ni dia boleh berhenti dah. Sebab tu saya kata nak berhentikan perangai yang buruk ialah bukan kerana manusia. Kerana manusia ini sentiasa tidak memenuhi kita punya cita rasa kita, memenuhi tuntutan kita. Betul, ada patah Arab kata, ridhan nas ghayatul la tudrak. Redha manusia itu satu objektif yang takkan dapat dicapai. Oleh sebab tu kalau kita nak jadi berbahagia di dunia ini, hendaklah dibuat semua kerana Allah. Jadi bila orang tak puji, dia tak ada apa-apa, Allah Ta'ala. Bila dia buat orang tak hargai, dia kata tak apa, Allah Ta'ala. Bila dia buat orang caci, tak apa, aku ada Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala sebut wala yakhafuna laumata laim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Itu sifat orang yang berjihad di jalan Allah ni, wala yakhafuna, mereka tidak takut kepada laumata laim, kutukan orang yang mengutuk. Dia tak peduli. Kan taklah nak tuduh dia apa pun. Jadi dia ikut sunnah Nabi SAW. Jadi kata pertama sekali iman kepada Allah. Yang kedua, kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa dan raga. Kepimpinan Nabi Muhammad SAW, kepimpinan yang jujur. Sehingga kita baca kisah ni macam mana para pemimpin orang Quraisy pun takut dengan Nabi SAW. Rasa Nabi itu betul. Baru terkena pisau sikit dekat leher dah rasa nak mati dah. Sebab Nabi pernah cakap dia akan dimutuk mati dalam peperangan. Kita buka sambung 166 pula. Perenggan kedua dah. Begitulah halnya para musuh Rasulullah SAW. Adapun para sahabatnya dan pengiring-pengiring yang bersama baginda bagaikan berada dalam satu roh dan jiwa. Ustaz 166 sama. Itu buku tu Ustaz apa? 155. Siapa buku buat baru 155. Betul tak Bayah ya? 155? Encik Yahya, Haji Yahya, betul lah? Jumpa. 155. Okey. Biar di kitab, kita tengok kitab.
Dia kata para sahabat dia dengan Nabi ni bagai satu roh dan jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya objektif dia sama. Lepas tu kalau kita, lepas tu kerajaan menghabiskan jutaan ringgit supaya orang semua bersama-sama kerajaan, betul tak? Saya sebut dululah dalam kuliah yang lepas. Supaya rakyat bersama-sama memperjuangkan apa janji ditepati, lagi apa tu? Rakyat diutamakan, macam-macam lah. Jadi slogan-slogan tu sentiasa dimainkan supaya apa? Supaya rakyat bersama-sama dengan pemimpin. Jadi dia akan sokongan apa perjuangan dia akan sokong. Macam tu juga zaman Nabi SAW. Tapi zaman Nabi dia punya tu bukan hanya keduniaan semata-mata. Dia ialah akhirat. Objektif besarnya ialah akhirat. Sebab itulah dia takkan terkena dengan dunia ni. Kalau objektif dia dunia, maka pengikut dia bila tak dapat dunia tersebut, dia akan lagi. Dan kita tengok dalam dunia sekarang. Bila dia kata, kau sokong aku, nanti kita sama-sama, aku bagi kau projek. Lala dia tak menang. Tu dia lompat pergi parti lain, camp lain. Tengok geng sana masyuk, dia pergi geng sana. Tengok geng sini masyuk, dia pergi geng sini. Ada masyuk. Lalas semua orang main duit. Mana duit yang paling banyak duk bawa apa? Sampul dia tebal, itu yang dia sokong. Sebabnya dia punya perjuangan dia dunia, kita ada roh. Sebab tu bila datangnya roh dan jiwa yang satu, perjuangannya pada akhirat, maka bagilah apa pun, tak dapat duit pun dia tak ada hal punya. Dia datang tolong masjid ni, dia tolong basuh pinggan, dia tolong cat masjid, dia tolong bersihkan, tak dapat apa upah pun, tak ada benda dia. Orang tak sebut nama dia, diam je. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis Nabi sebut, ada sahih, dan sahih Muslim, ada sahih Bukhari pun ada. Kisah bagaimana Nabi SAW menyebut ada sejenis manusia, segolongan manusia yang ditolak di pintu-pintu. Maksudnya, kalau orang datang pada orang tak nak ambil jadi sebagai tetamu. Maksudnya orang lekeh lah. Ditolak di pintu-pintu. Kalau dia minta nak menikah anak dia, dia tolak. Kalau dia tak ada dalam majlis, orang tak sedar. Macam kita orang terkenal. Kita kenal, oh, mana? Mana Haji? Abang Yahya tak ada ni minggu ni. Itu orang muka yang terkenal. Abang Rahman tak ada. Abang Rahman penting. Dia tak boleh tak ada. tak tahu kita makan apa lepas kuliah. Abang Rahman penting. Contohnya, kita kenal Haji Syamsul. Mana Haji Syamsul ni? Tapi ada setengah orang yang tak dikenali. Kalau tak ada pun tak sedar. Tapi sebab kerana dia tu bertakwa kepada Allah, dia bekerja untuk Islam, hati dia kepada Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Maksudnya apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jadi apa dia cakap pun jadi. Doa dia makbul. Termasuk tadi Abu Darda saya sebut tadi. Abu Darda ni kalau para sahabat, dia bukannya sahabat yang hebat perang, tak ada hebat sangat apa semua. Tapi takwa kepada Allah. Kita tengok apa hasilnya sekarang ni, banyak adik-adik Abu Darda berkenaan dengan masalah jiwa, masalah hati. Dia kata, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Mereka bersumpah di atas nama Allah, iaitu kalau mereka berdoa bersungguh-sungguh, ya Allah Tuhanku bantulah, pasti Allah Ta'ala jadi doa dia makbul. Tapi tak dikenali. Kalau hilang pun orang tak sedar. Kalau tak datang orang tak sedar. Ini kita kata perjuangan dia atas roh dengan jiwa, roh perjuangan dia. Dia bukan kerana manusia. Jadi tuan-tuan, kita minta, ini nasihat pada diri saya juga dan tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ada manusia kita nak bekerja kerana kita nak something untuk dunia ni. Ini satu benda yang sangat bahaya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa nakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Ta'ala dalam Quran, kami akan bagi apa yang dia nak. Wa hum fiha la yubkhasun. Dia tak akan disisia-siakan. Allah Ta'ala kata dia akan dapat. Maka bukan Allah Ta'ala tak bagi dia, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi Allah kata ulaika lahum fil akhir laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan bagi mereka itu tidak ada apa-apa akhirat kelak melainkan neraka. Tak apa melainkan habis neraka. Wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Habis amalan mereka habis dan mereka semua akan masuk neraka. Sebab tu perjuangan Nabi SAW. Sebab itulah kita tengok tiada sahabat Nabi yang jadi murtad. Satu. Tak ada sahabat Nabi yang jadi murtad.
Tak ada sahabat Nabi yang betul-betul berjuang bersama dengan Nabi menjadi berpaling tadah. Tidak ada satu pun. Sebab itulah Ibnu Abbas bila dia jumpa puak Khawarij yang mengkafirkan Ali tu dekat Iraq, soalan pertama dia tanya ke orang Khawarij, ada tak sahabat di kalangan kamu? Soalan pertama je, senang je. Ada tak sahabat di kalangan kamu? Orang Khawarij, dia tanya. Orang Khawarij ni adalah puak yang keluar daripada Ali, kemudian dia kafirkan Ali, dia kafirkan Muawiyah. Ibnu Abbas, Ali radhiyallahu anhu menghantar Ibnu Abbas supaya berdebat dengan orang. Ibnu Abbas terjemahanul Quran, orang paling hebat bahasa Quran. Dia pergi jumpa Khawarij, soalan pertama yang dia tanya, aku tanya kamu satu soalan saja, ada tak sahabat bersama kamu sekalian? Jawapannya, tak ada. Sama dengan hadis yang Sunan Ad-Darimi tu, yang orang buat bulatan-bulatan dalam masjid tu. Hadis riwayat Sunan Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi. Ada daripada Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari dia masuk masjid sebelum subuh. Tengok ramai grup buat bulatan-bulatan. Setiap grup tu ada satu tekong, dan tekong tu akan macam la ilaha illallah, la ilaha, dengan suara yang sangat kuat. Dan mereka mengira-ngiranya dengan batu. Hadis. Abu Musa Al-Asy'ari bila nampak benda ni dia macam, oi, benda tak pernah berlaku zaman Nabi, tapi macam bagus. Dia zikir, bagus lah. Abu Musa pergi rumah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia tunggu sebelum subuh, tunggu. Ni tu orang nak belajar ilmu, dia tunggu rumah tok guru. Ini ustaz lambat 10 minit semua dah balik dah. Kau nak tunggu. Datang ustaz, ustaz 3-4 orang, ustaz lambat tadi. Maghrib, hari balik lah nak makan malam. Dia tunggu sebelum subuh dekat rumah depan Ibnu Mas'ud. Masuk keluar kata, apa pagi-pagi depan rumah ni? Bersama dekat rumah tadi, depan rumah tadi ada seorang tabi'in. Tabi'in tadi memang dia ni anak murid Ibnu Mas'ud nombor 1. Dia duduk, dia follow je mana, sampai keluar-keluar pagi pun dia duduk depan rumah dia. Dia teman je guru dia. Jadi bila dia keluar tu, dia kata, asal pagi-pagi dah keluar ni, kata, aku ada satu benda yang aku nampak dekat masjid tadi. Angkartuhu walakin wallahi. Aku nampak benda yang aku engkar akannya, aku tak suka, tapi benda tu wallahi demi Allah nampak macam bagus. Apa yang kau nampak? Dia menceritalah, ada grup, ada banyak grup, setiap grup tu ada satu kepala dan dia akan berzikir dengan sangat kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan ketua dan tekong tu kata, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, halilu mi'ah, wasabbihu mi'ah, wakabiru mi'ah, dengan suara yang sangat kuat. Di tangan mereka ada batu-batu untuk kira. Mana? Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata, apa kamu cakap kat dia? Aku tak cakap apa-apa. Nampak? Ini sahabat juga, hebat. Dia tak terus hukum, dia tunggu orang alim bagi jawapan. Ibnu Mas'ud kata, kenapa kamu tak pergi cakap kat diorang, so diorang kira dosa-dosa diorang? Apa kata Ibnu Mas'ud? Kenapa kamu tak cakap diorang, kamu kira dosa-dosa kamu, sungguhnya pahala kamu insya-Allah Allah Taala takkan sia-siakan. Lalu dua kamu bersama-sama pergi. Ibnu Mas'ud jumpa tekong tu. Kata, apa kamu buat ni? Baju Nabi belum lagi lusuh, cawan Nabi belum lagi pecah, dan sahabat Nabi banyak lagi. Maksudnya masih ramai lagi hidup, tapi tak buat macam korang buat. Apa kata tekong tadi? Wahai Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, gelaran Ibnu Mas'ud lah. Kami tak berniat melainkan niat kami baik. Ya dah bagi niat baik, bagi yang semangat apa semua. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kami muridil khairi la yusibah. Betapa ramai orang yang nakkan kebaikan, tapi pahala tak sampai kat dia. Sebab apa? Sebab tak ikut sunnah Nabi SAW. Ini dalil yang kedua. Grup tadi, dan dia kata apa? Kata perawi hadis. Dan kami tidak nampak yang grup-grup zikir tadi semuanya jadi khawarij lepas tu. Maksudnya apa? Kalau kita buka satu pintu bid'ah, dia akan buka lagi satu semua lagi banyak.
Hanya bid'ah amalan, berzikir kuat macam tu je, kuat-kuat tu. Lama-lama jadi khawarij terus. Sebab apa? Bila kita buat bid'ah, kita ada satu kaedah, iaitu kaedah apa? Benda apa salahnya kalau benda tu baik? Kaedah tu yang merosakkan kita nanti. Sebab apa? Kita baik tu atas dasar siapa? Pemikiran kita ke hadis Nabi SAW? Kalau ikut fikir kita, masa rokok tu, kita nak baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sebab apa? Bukankah Nabi kata masa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa pahala dia tuan-tuan? Tuan-tuan baca hadis dia tak? Apa ada dia? Mana-mana pokok, mana-mana batu, mana-mana jin, mana-mana makhluk, mana-mana binatang yang dengar talbiyah kita tu akan doa dengan kita. Hebat tak? Jadi kita kata, bila kita buka satu, kata benda ni baik. Baik pandangan siapa? Baik pandangan siapa? Akal kita. Itu yang akan merosakkan. Sebab tu kita tengok puak-puak tadi tu yang buat benda-benda pelik, dia kata kami tak ada niat jahat, melainkan baik je. Sama juga orang yang pergi buat konsert amal tu. Dia kata jangan buat konsert lah, haram ni lelaki perempuan. Mana niat kami baik. Niat kami nak kutip derma untuk Mahat Tafiz. Niat kami nak kutip derma untuk Palestin. Buat konsert kutip derma untuk Palestin. Kalau orang Palestin tahu dia tak nak ambil duit tu lah. Ini kata niat yang baik tidak menentukan benda tu sahih. Para sahabat, Nabi tanam dekat para sahabat dengan roh dan jiwanya perjuangan ni. Baginda bagaikan hati dan mata mereka. Kecintaan yang tulus memancar kepada Rasulullah SAW bagaikan air yang mencurah-curah ke cerunnya. Dia cinta dengan Nabi. Kenapa kita cinta seorang? Saya tanya tuan-tuan. Kenapa kita balik cinta kat seorang? Kenapa kita sayang isteri kita? Mula-mula sekali tengok. Mula-mula sebab muka dia kenal dengan kita punya stage lah. Betul tak? Betul tak? Mula tengok muka, berkenan muka dia. Dah kahwin belum tu? Satu. Yang kedua, bila dah kenal muka, dia akan kenal perangai pula. Perangai dia betul. Jadi kita akan suka seorang tu pertama mungkin sebab rupa bentuk dia, luaran dia. Yang kedua, mungkin orang tu ada benda yang baik pada orang tu. Mungkin dia tak cantik tapi benda tu ada benda baik kat orang tu. Saya bagi contoh, orang tu muka dia buruk dah. Tapi tak pagi dia bagi kita, nah ambil karipap sikit, ni kuih, sedekah, apa semua, baik apa semua. Kita suka dia tak? Suka. Jadi sebab ada orang tu, dia ada benda yang baik kat diri dia, sifat yang bagus. Yang kedua, ataupun orang tu pernah buat baik dekat kita. Sekarang ni kita sayang Nabi sebab apa? Sebab dua-dua benda tu ada pada Nabi SAW. Nabi lah yang terbaik rupanya, sifatnya, apa semua. Dan Nabi pernah buat baik dekat. Apa kebaikan Nabi buat? Islam lah. Betul kata para sahabat radhiyallahu anhum, kalau bukan kerana Islam, bila cakap jumpa Raja Najasyi tu, kalau bukan kerana Islam, kami ni sekarang makan bangkai. Kami berzina dengan anak-anak kami, dan kami mabuk minum arak, dan kami membersihkan diri dengan najis. Kerana Islam tuan-tuan ni selamat. Kerana Islam tuan-tuan bersunat. Kerana Islam tuan semua berada dalam surau ni. Tidakkah itu menyebabkan kita cinta kepada Nabi SAW, nak ikut Nabi? Dia dah selamatkan kita, kemudian tak nak ikut sunnah dia. Dia dah selamatkan kita, dia tak nak ikut cara, tak nak ikut sunnah dia pula. Dan dia disuruh untuk ikut pula. Dia disuruh untuk ikut Nabi. Ada je alasan dia untuk tak nak ikut sunnah Nabi. Orang ramai dah buat. Orang ramai buat macam ni, apa salahnya? Jadi kita kata kubur janganlah buat binaan atas kubur. Orang ramai buat, ustaz tu pun buat. Bukan ke ustaz Nabi, hadis Nabi nak tak mana? Hadis Nabi nak tak mana? Sekarang buat kubur dalam taman pula. La haula wala quwwata illa billah. Kubur dalam taman. Dia nak jadi macam orang kafir punya kubur. Tu macam nirvana nilai.
Nak buat kubur cantik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adakah ini tujuan kubur dijadikan? Nanti tak lama kita akan pergi kubur, nampak cantik bunga tu. Cantiklah dia punya kubur ni. Ambil batu mama mana, kita order batu ni lah untuk mak kita nanti. Ni mahal, kita punya gaji tak cukup nak buat macam ni, kita ambil yang murah-murah je lah. Habis kubur fikir macam tu. Tuan tengok nanti. Satu bid'ah buka akan terbuka lagi beribu-ribu bid'ah yang lain. Kita tak. Jadi kat sini datangnya cinta Nabi SAW. Kita baca hadis Ibnu Mas'ud macam mana Abdullah bin Umar, orang yang paling kuat sekali ikut sunnah Nabi. Nabi pernah lalu kat tempat tu, Nabi pernah tunduk, dia tunduk. Nabi pernah kencing kat situ dia kencing juga. Walaupun sebenarnya tak sunnah buat macam tu. Walaupun tak sunnah buat macam tu, Nabi tak suruh mana Nabi kencing, kita kencing kat situ juga. Nabi tak suruh mana Nabi tunduk, kita tunduk kat situ, bukan ya. Nabi suruh ikut Nabi dalam benda yang Nabi suruh ikut. Tapi Ibnu Umar lah yang ketika orang bersin tu, dia cakap alhamdulillah, dia tambah apa? Dia tambah selawat. Banyak kali, saya akan ulang sekali sampai semua masuk dalam kepala ni. Bila orang tu bersin, dia kata apa? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tambah pula Allahumma salli ala Muhammad kat hujung tu. Ibnu Umar kata, sekali lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, cukup dengan alhamdulillah, begitu yang Nabi ajar kami. Kalau ikut niat, kalau ikut akal kita kata bukan selawat tu bagus ke? Kita kata selawat tu bukan bagus ke? Tanya balik, saya tanya tuan-tuan balik. Selawat tu bagus tak? Bagus. Tak ada siapa boleh mempertikaikan selawat tu bagus. Tapi kenapa Ibnu Umar kata berhenti dekat alhamdulillah je lah? Sebab Nabi ajar alhamdulillah. Kalau ikut kita nak tambah lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tambah lagi. Lagi panjang selawat, lagi banyak pahala, betul tak? Tapi kenapa tak buat macam tu? Sebab Nabi tak buat macam tu, Nabi stop kat situ saja. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis. Tak ada buka-buka kanan, tak tangan kanan tu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka kanan kanan. Assalamualaikum. Asal buka kanan ni apa ni? Ada reka kata kalau buka ni terbuka pintu syurga. Belah kiri tak buka. Sebab apa tak buka? Pintu neraka. Ikut tangan kita pula syurga dan neraka tu boleh buka. Kalau terbuka lah ayat terbuka neraka habis, tutup balik. Bukan. Kalau ada dalil nas tak ada masalah tuan-tuan. Kalau datang hadis tu terima. Al-ra'si wal-ain, bahasa Arab kata. Al-ra'si wal-ain, atas kepala mata aku, kalau hadis tu ada. Aku letak, kalau hadis tu sahih, orang Arab kata al-ra'si wal-ain, aku akan junjung atas kepala aku. Ingat ni, al-ra'si wal-ain, atas kepala mata aku. Kalau hadis tu sahih. Benda ni ditanam pada para sahabat. Bila para sahabat faham benda ni, itu yang diperjuangkan sungguh-sungguh tu. Jadi para sahabat tahu nak perjuangkan apa untuk Islam. Ini dia. Setiap jiwa tertarik kepada bagi dia bagaikan tertariknya besi kepada magnet. Ini penulis ni lah. Penulis ni orang moden. Dan rupa bagi dia itu adalah hayulah, bahasa Arab ya. Asal bagi setiap jisim dan magnet bagi hati semua orang. Maksudnya tengok muka Nabi pun dah seronok dah. Syok je. Kan kita orang saleh ni, orang taat sunnah Nabi, tengok muka dia pun seronok. Macam kita tengok muka imam ni lah kan, Sudais kat Malaysia datang Masjid Negara tu, semua nak terkekam dia. Macam ni akhirnya dia terpaksa lari, polis buat tarik dia. Sebab semua nak tengok muka, nak ambil gambar dia. Sebab orang yang kita sentiasa dengar dalam bulan Ramadan ayat Quran ni kan. Apa dia? Kesan kecintaan yang mendalam ini menyebabkan mereka para sahabat tidak akan senang kalau leher mereka patah sekalipun. Sedangkan Rasulullah SAW dicakar oleh kuku dan tertusuk oleh, ini kisah seorang sahabat tu kan, yang ditangkap oleh Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya, 3 orang tu, saya tak lupa nama dia dah. Nah, Tabrani ceritakan. Dia tanya pada salah seorang yang kena ikat tu, nak tak kalau aku minta kau tukar dengan Rasulullah tempat duduk kau?
Dia kata, aku takkan sanggup ditukarkan keduduk aku dengan Rasulullah, walaupun dengan rambut Nabi itu dengan selai rambut Nabi, aku tak sanggup ditukar kedudukkan aku dengan Rasulullah. Dia tengok tak Abu Sufyan kata apa? Ma ra'aitu ahadan qattun yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok seorang cinta Nabi, cinta seseorang begitu hebat cintanya seperti cintanya sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ini kita tengok. Kita tengok ni bawah kisah Abu Bakar Siddiq. Saya nak baca kisah ni. Pada satu hari Abu Bakar dipijak dan dipukul oleh orang semasa di Mekah. Kenapa dipijak? Dalam kitab Al-Imam Tabari disebut kerana dia mengisytiharkan Islam dia. Dia kata aku Islam, akhirnya dia kena bantai teruk-teruk. Sehingga Utbah bin Rabi'ah, salah satu ketua orang Quraisy, dia pijak perut dia, dia toreh perut dia nak cuba keluarkan isi perut dia. Dia bantai muka dia sampai pecah. Siapa ni? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang dulu orang kaya, dulu orang bangsawan, dulu orang yang hebat. Maksudnya ini kerja untuk Islam. Lepas tu dia dipukul. Utbah bin Rabi'ah menghampirinya lalu memukul dengan sepasang kasut yang bersarut besi sehingga mencederakan mukanya. Darah mengalir di atas perut muka Abu Bakar sehingga wajahnya tak dapat dibezakan daripada hidungnya. Yang orang Arab kan hidung paling cemerlang kali kan. Dia jauh dah nampak dah Arab. Sebab apa? Hidung. Dia kena bantai sampai pecah hidung dia, sampai dah rata macam orang Melayu lah. Hidung kemek. Disebabkan keadaan yang parah, maka Bani Tayyim telah mengusung Abu Bakar dengan Muslim. Kenapa Bani Tayyim selamatkan dia? Sebab Bani Tayyim ni ialah puak mak dia. Mak dia Abu Bakar Siddiq dan Ummul Khair. Nama mak dia Ummul Khair ialah puak Bani Tayyim. Jadi kat situ orang Arab ni, walaupun dia, kita katakan, walaupun dia bukan Islam, tapi dekat sana dia semangat kabilah ada lagi. Tapi Bani Tayyim ni tak berani nak pukul balik tadi Utbah. Sebab apa? Bani Tayyim ni bukan puak yang besar. Quraisy tu puak yang besar. Nampak tak? Telah mengusung Abu Bakar dengan berselimutkan selai kain sehingga mereka masukkan ke dalam rumahnya. Keadaan yang parah itu menyebabkan mereka tidak ragu lagi dia akan mati. Masa dah tahu dah meninggal, dah mati dah Abu Bakar Siddiq, kena bantai teruk. Tetapi pada sebelah petangnya dia mula berbicara, dia bercakap seraya berkata, apakah yang diperlakukan kepada Rasulullah SAW? Tak hebat. Dia dah teruk, dia kena belasah. Apa soalan dia? Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Dia kata, aku selamat ke mati ke tidak, aku tak ada. Lalu mereka menutup mulutnya dan menegurnya. Dia kata, dah lah, jangan cakap, orang sakit kan. Kemudian mereka bangun dan berkata kepada ibunya Ummul Khair, perhatikan dia dan berikan dia sedikit makanan dan minuman. Setelah tinggal hanya dia dan ibunya, maka ibunya mendesak dia makan. Tetapi Abu Bakar hanya berkata, apa yang diperlakukan kepada Rasulullah SAW. Dia suruh makan, tak lalu nak makan sebab tak tahu keadaan Nabi SAW macam mana. Kita sayang anak pun tak macam tu tak? Apalah macam mana lah, rindu anak aku kat kampung. Anak dia, isteri dia tengah pantang. Apalah anak aku, dia tengah makan kat restoran tu. Apalah anak aku makan sekarang ni. Ini kita. Setelah yang tinggal hanyalah dia dan ibunya. Kemudian ibunya menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa terjadi kepada sahabatmu. Maksudnya, mak dia dah Islam ke belum masa ni? Mak dia belum Islam lagi. Kata Abu Bakar, pergilah bertemu dengan Ummu Jamil binti Al-Khattab. Siapa ni? Adik Umar Al-Khattab. Dan tanyakanlah dia tentang Rasulullah SAW. Pergilah ibunya dengan Ummu Jamil seraya bertanya, Abu Bakar bertanyakanmu tentang Muhammad bin Abdullah. Jawab Ummu Jamil, aku tahu hal Abu Bakar atau Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu mahu, biarlah aku pergi bersamamu untuk bertemukan anakmu itu. Jawabnya, baiklah. Lalu Ummu Jamil pun pergi bersama Abu Bakar sehingga sampai dan dapatinya Abu Bakar dalam keadaan parah. Maksudnya dengan mak dia. Ummu Jamil menghampirinya serta menjerit. Ummu Jamil kira kawan mak dia lah. Maksud belum Islam juga. Mesti belum Islam lagi. Ini kisah ni kisah awal tau. Kisah awal Islam. Jangan ingat masa ni buku ni ada tajuk. Ini bukan tajuk kemudian, ini tajuk awal. Dia tarik balik. Kalau tidak, zaman ni Umar Al-Khattab dah belasah dah. Siapa yang buat tu?
Kalau orang buat Abu Bakar macam ni, Umar Khattab dah pukul lah Utbah tadi. Ini cerita yang sebelum flashback ni, flashback. Masih cerita Melayu lah, dia flashback. Dia patah balik belakang. Ummu Jamil menghampiri dia kata, demi Allah. Siapa kata demi Allah ni? Ummu Jamil belum Islam lagi. Sesungguhnya kaum itu memperlakukan begini terhadapmu bagaikan perlakuan orang yang fasik dan kufur. Ada juga macam yang teruk sangat. Kata, demi Allah, aku mengharapkan Allah akan membalas bagimu terhadap mereka. Nak tahu kisah ni lah. Sebab Abu Bakar As-Siddiq kena pukul ni lah, mak Abu Bakar masuk Islam, Ummu Jamil masuk Islam. Nampak tak? Lepas tu kita jangan sangka orang tu kena pukul itu satu keburukan. Jangan sangka Islam kena bantai, kita kata bila Islam buruk lah, tak sebar. Tak. Lepas September 11 orang Islam lagi banyak masuk Islam, lagi banyak tuduhan, lagi banyak orang masuk Islam. Banyak mereka di Eropah masuk Islam, lebih daripada 100%. Dia punya naik dia tu. Ni tuan-tuan nampak ni. Nak azan dulu ke? Azan terus. Jadi tuan-tuan jangan ingat kalau orang tu kena pukul, grup kena pukul nanti habis, tak. Kalau benda tu kebenaran dia akan tersebar juga. Jadi biarlah, tak apa. Jangan pukul. Sebab apa? Idea tidak boleh dihalang dengan pukulan. Iman tak boleh dihalang dengan pukul. Kalau orang dah nampak benda tu benar, dia tak perlu apa pun. Okay. Abu Bakar bertanya, apakah yang diberlakukan terhadap Rasulullah SAW? Sekali lagi ditanya pasal Nabi SAW. Jawab Ummu Jamil, ini ibumu, dengarlah cakapnya, kata Ummu Jamil. Jawab Abu Bakar, kamu tak ada sebarang tanggungjawab terhadapnya. Nampak? Maksudnya kata apa? Bila Ummu Jamil kata, janganlah bercakap, kau sakit, ikutlah cakap mak kau ni. Apa kata Abu Bakar? Apa sebab kau sibuk? Mak aku punya urusan, kau jangan, kau tak ada hal, kau tak ada kena-mengena dengan mak aku. Sebab dia punya nak tahu pasal Nabi SAW tadi. Kata Ummu Jamil, dia Muhammad sihat sejahtera. Abu Bakar bertanya, di mana dia? Jawab Ummu Jamil, dia di rumah Ibnu Al-Arqam, di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah tidak akan merasai makanan dan minum sebarang minuman sehingga aku dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Nampak hebat. Ini kita kata, waktu Abu Bakar Siddiq dapat kedudukan yang tinggi, iman yang besar. Lalu mereka pun melambat-lambatkan urusannya. Dia pun lambat-lambatkan urusannya. Maksudnya apa? Dia lengah-lengah kan, supaya nak buat apa? Nak supaya Abu Bakar ni sihat, bawa Abu Bakar boleh bangun pergi. Sehingga apabila keadaan Abu Bakar beransur pulih dan keadaan manusia di luar kembali tenang, tak keluar lagi, kena pukul lagi, mereka berdua memapah Abu Bakar hingga dia bawa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini salah satu daripada ratusan kisah daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Seorang sahabat perempuan, dia kehilangan 3 orang anak lelaki dia. Bila dapat berita pertama anak dia mati, dia kata, macam mana Rasulullah? Dia tak tanya anak dia dulu. Anak dia kata, anak kau ni dah meninggal, Rasulullah macam mana? Itu pertama yang keluar. Anak kedua meninggal, Rasulullah macam mana? Anak ketiga, Rasulullah macam mana? Dia kata, kalau aku ada anak keempat, aku suruh pergi perang juga. Kalau aku ada anak yang keempat, aku suruh mati di jalan Rasulullah SAW. Ini nak tanam dalam jiwa kita, nak ikut, mempertahankan sunnah. Dan kita sekarang tak boleh pergi perang dah. Nak perang dengan siapa sekarang ni? Saya tanya tuan-tuan, nak pertahankan apa pula? Mempertahankan sunnah daripada dirosakkan oleh musuh-musuh Islam. Keliling kita banyak musuh nak merosakkan agama, merosakkan anak-anak kita, merosakkan akidah anak kita, merosakkan pemikiran, merosakkan akhlak, merosakkan sikap, merosakkan idea, merosakkan macam-macam. Kita kena bekerja untuk semua ni, mempertahankan macam mana para sahabat dulu bekerja untuk pertahankan Islam. Banyak kali saya sebut dah kuliah ni, Ustaz kat pergi masjid, makan kenduri balik. Para sahabat lama dah semua boleh buat dah. Apa projek malam ni? Ada kenduri rumah ni. Okey. Besok kenduri rumah siapa pula? Ni pula. Besok kenduri rumah siapa ni? Bulan 12 lagi banyak kenduri. Uji minggu kahwin sana, kahwin sini. Perjuangan Islam ni apa? Perjuangan macam mana banyak sangat kenduri ni? Nak pergi rumah mana satu ni? Terpaksa berjuang ni kita. Ini kita nak macam ni lah, perjuangan sunnah.
Belajar hadis Nabi, sebarkan anak-anak kita suruh hafal hadis, suruh hafal Quran. Ni program Al-Qurtubi buat percuma hafal Quran ni. Tak ada siapa pun datang. Dah kena bayarlah 270. 270 tu 5 minggu. Kalau bagi-bagi kan, 5 minggu ada berapa hari? 7 dah 5 apa? 35. Kita minta 270. Maksudnya satu hari kurang daripada RM10. Makan anak kita sehari pun lebih RM10. Maknanya ngam-ngam dia makan je tu. Kira free lah tu. Tak ada pun orang hantar. Dan 15 orang je datang. Cuma dah tu. Susah lah nak pergi hantar, nak ambil. Itu perjuangan lah tu. Itu dah perjuangan. Susah nak pergi hantar, susah nak ambil. Bukan jawab benar. Tapi tak ada. Sebab apa? Nak duduk selesa. Mana kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya, kata kami akan menukilkan beberapa peristiwa yang menunjukkan kasih sayang luar biasa dalam berbagai tempat pada tajuk ini. Terutamanya kisah yang berlaku pada masa perang Uhud dan kisah berlaku pada Khubayb Al-A'rad. Subhanallah. Kalau baca kisah dia ni pernah dia apa? Dikebabkan, mungkin nama Khubayb atau nama kebab kan Khubayb agaknya. Dia pernah diikat badan dia, kemudian digelis atas api tu. Macam orang buat kebab tu. Kita buat makan kambing golek tu. Sehingga lemak-lemak minyak dari badan dia turun daripada badannya sehingga terpadam api disebabkan minyak badan dia. Maksudnya banyaknya yang jatuh sehingga badan dia buka. Bila orang kata bila berlakunya peperangan, dia tanya pada Khubayb, bila kita nak menang ni Islam? Kau tengok belakang aku ni, dia tunjuk. Ketika aku kena macam ni, aku tanya benda soalan yang sama kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bilakah kemenangan? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Innakum qaumun tasta'jilun. Kamu ni kaum yang nak cepat menang. Dah kena kebab macam tu, doa ya Rasulullah tolonglah minta kemenangan. Itu pun Nabi kata kamu ni kaum yang tergesa-gesa. Agaknya kita yang terbaring bukan sebab kena bakar, terbaring sebab kenyang sangat. Hai, kenyang benar. Bengah. Lepas tu Palestin kena bantai. Bilalah Palestin nak menang? Agak-agaknya macam mana? Bukan kata tergesa-gesa dah. Ini memang tak guna dah. Ini kisah Nabi SAW kepada sahabat radhiyallahu anhu. Khubayb, kita baca kisah ni. Tuan-tuan, kita daripada kisah baca mana-mana kisah khurafat.